Istilah kafir ni menjadi label yang sangat mudah lah, yang sangat menjadi budaya lah. Hang kafir, engkau kafir, sebab buat begini kafir, biar kedai judi buka, kafir, benarkan jual arak, kau kafir, sebagainya. Ini adalah label yang paling meriah dulu sampai sekarang. Kita tengok netizen suka sangat guna label kafir ni. Tapi kalau kita tengok betul-betul, kesilapan kita adalah pada faham perkataan kafir itu. Kita sering bergantung definisi kafir ini pada definisi komunikasi kita, perbualan kita di kalangan kita. Masalah kita orang Melayu, kita menggunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa ini dia ada sejarah dia. Dan bahasa ini bila dia menggunakan satu-satu perkataan, dia ada sejarah budaya satu-satu perkataan tersebut. Sebagai contoh, kita guna perkataan bunuh. Bunuh itu dia ada dia punya definisi dia, maksudnya kita menikam. Sekarang ni membunuh itu dah jadi macam menembak pistol kan. Dia sama juga dengan bahasa Arab. Masalah perkataan kafir, dia bukan perkataan asalnya daripada bahasa Melayu. Jadi bila dia bukan berasal daripada bahasa Melayu, dia tidak ada asosiasi budaya yang boleh kita definisikan perkataan ini. Ini masalah. Dan kita pula tak merujuk apa maksud asal perkataan ini ke dalam bahasa Arab. Jadi kebanyakan perkataan-perkataan yang telah pun kita pinjam daripada bahasa Arab, perkataan kafir misalnya, perkataan zakat misalnya, yang kita pinjam daripada bahasa Arab, seharusnya kita ada satu komitmen untuk patah balik ke perkataan asal tersebut dalam bahasa asal tersebut. Ini yang disebut sebagai terminologi. Dalam Al-Quran, di antara salah satu subjek, salah satu kajian yang sangat penting adalah kajian tentang satu-satu perkataan yang dipilih dalam Al-Quran. Contoh perkataan itu pelbagailah. Daripada 77,480 perkataan dalam Al-Quran itu, setiap satu itu mempunyai konotasi makna yang sangat perlu diteliti secara berhati-hati. Perkataan dalam bahasa Arab ini dia tak semudah kita buka kamus tau. Perkataan dalam bahasa Arab dia mempunyai satu sejarah yang tersendiri. Sebab itu bahasa Arab satu bahasa yang sangat disimpan secara rapi. Dia melalui satu perjalanan panjang untuk makna itu dikembang-kembangkan. Jadi perkataan dalam bahasa Arab, satu-satu perkataan, misalnya perkataan kafir tadi, dalam bahasa Arab maksud asal sebelum kedatangan Islam maksudnya apa? Kita kena tahu benda tu. Setiap perkataan dalam Al-Quran dia mempunyai satu kajian yang tersendiri. Setiap perkataan, sebagai contoh Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu sendiri mempunyai sejarah panjang. Sebelum jahiliah orang guna perkataan ini untuk apa? Ini kena bincang lain lah. Jadi bila perkataan itu digunakan dalam Al-Quran, kita perlu lihat betul-betul adakah perkataan yang dimaksudkan itu adalah perkataan selepas syariat Islam, adakah konteksnya syariat, ataupun adakah konteksnya hanyalah pada perkataan itu sendiri yang perlu dikaji dengan lebih dalam. Jadi itu adalah asas kenapa kita kena faham terminologi dalam Al-Quran. Ini subjek penting, terminologi, pengistilahan. Ambillah masa untuk kita belajar terminologi Al-Quran, kerana dia akan datangkan banyak perspektif yang baru kepada kita, dan kita lebih berhati-hati dalam menggunakan apa-apa saja perkataan dalam Al-Quran dan merujuk kepada apa-apa makna secara membuta tuli. Macam tu.